الله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأساتذتنا ولذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى روح الله يرحمه فضيلة الشيخ أبو الليث السمرقندي. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tertarik dengan Tuan Imam Abang Saleh saya. Abang apa ayah anda? Ayah anda Haji Saleh. Jadi dia kata, ya Allah ya Tuhanku, aku tak layak . Allahu Akbar. Tengah sembahyang pun saya rasa insaf. Kita pergi. Ilahi lastu lil firdaus si'ana wala aqwa ala naril jahimi. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ramai-ramai, 1, 2, mula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Musim PKP ni semua suara qarar. Ini munajat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dengan bantuan dia menyusun, kita dapat melaksanakan ibadah, membetulkan akidah, memperbaiki akhlak seperti mana yang dikehendaki mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Apa khabar hadirin hadirat yang dimuliakan? Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Setelah sekian lama terpisah, hari ini dengan izin inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat saya bertemu dengan ayahanda-ayahanda, kekanda-kekanda saya. Ya, ibunda tak pernah nampak, selalu nampak lepas makan baru jumpa. Jadi saya rasa seronok, rasa gembira. Ya, ingat ke cikgu dah lupa kat saya dah. Cikgu Sofi lupa kat saya dah. Dia letak mesej dah saya ni kata. Dia lupa saya. Kena pula kita ni jenis tak masyhur. Bukan public figure. Cakap untuk apa sedap. Tapi dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Bagaimana tuan-tuan? Apa khabar iman kita bila mana negara kita dilanda dengan musibah pandemik COVID-19? Bagaimana, apa khabar iman kita? Ya, apa perasaan kita bila mana kita tak dapat hadir ke surau di masjid? Gelap apa esok? Dia media sosial dia power betul bahasa kau. Aku nak like pun takut. Cerita bagi dia punya ayat dahsyat. Masa tutup tu, kutuk habis kerajaan. Lenipah duduk dalam kerajaan, anda tahu tak? Parti Islam se-Malaysia duduk dalam kerajaan. Bukan pintu belakang, pintu istana. Tahu ke tak? Lagi sedap. Pah masuk dalam kerajaan, masjid tutup. Sedap tu cakap. Bila buka, yang bising tu tak nampak pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haram kita mengata dia, tetap kena doa yang baik-baik untuk dia. Nak cerita susah jadi orang Islam. Susah kan tu? Allah. Saya ni jadi bahan dekat Sarawak. Ustaz Ihsan jadi bahan. Kena pula kita imam bongsu paling muda. Dia bagi sedap. Ustaz Ihsan sedap. Kita cakap apa? Alhamdulillah. Apa nak dirunsinkan orang kata mulut dia ikut suka dia lah. Cumanya atas dasar sifat kasih dan sayang, kita saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita nak wasiat tentang kebenaran, kita kena benar dulu. Satu. Dan bila mana kita nak wasiat tentang kesabaran, akan sifat sabar tanam dalam hati, kita kena sabar dulu. Kan? Jadi tak kira umur, kena sabar kok. Kan, alhamdulillah. Yang bising-bising bila masjid buka tak mari pun, tak apa, aku tak kata apa kat dia, biar-biar kat dia. Nak kata apa? Kan? Ini bukan cerita politik. Siapa yang cakap ini cerita politik, memang dia punya lebih cerdik, itu tak ada ubat. Melampau-lampau dalam kecerdikan, berfikir sampai tak ada ubat dah. Dia ni tak nak cakap mazmumah, nak cakap benda baik. Sebab nada suara saya dah cukup dah. Ustaz ni mengajar ke marah? Baik, tak kisahlah nada tu orang kata saya macam marah, tapi saya berusaha sedaya upaya memperbaiki diri saya untuk memilih perkataan-perkataan yang terpuji, untuk menjadi halwa telinga sahabat-sahabat, saudara-saudara saya, terutamanya di kampung Gias ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Antara persoalan yang suka saya tanya pada diri saya dan orang-orang yang saya kasihi di keliling saya, mana lagi takut azab Allah ke COVID-19? Bila sampai satu tahap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, azab Allah pun kita tak takut, kita hanya takut pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana munajat
yang kita duk baca tadi. Nak masuk syurga tak layak. Nak masuk neraka pula takut. Harap Allah Ta'ala ampunlah dosa kita. Dek kerana luasnya, maha luas lautan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa kita yang sangat banyak ini Allah Ta'ala ampun, malah redha apa saja yang Allah Ta'ala tentukan ke atas kita. Sama ada di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan yang sebenar, yakni kehidupan selepas kematian kita nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Macam mana sembahyang tak rapat saf, okey? Khusyuk lebih ke macam mana? Rasa selesa ke macam mana? Unsin kan? Oi, Yusuf seorang je unsin, orang lain tak unsin. Saya nak tunggu juga. Mana dia geng-geng Wahabi nak kata bid'ah. Sebutlah bid'ah. Sifat saf itu diluruskan dan dirapatkan, betul? Disamakan, balance kiri dan kanan. Sawu tu makna balance. Bahasa Melayu saya tak ingat lah ni. Tak apa kerti cakap Melayu lah ni. Maknanya seimbang. Kiri dan kanan tu seimbang. Itu istawu ataupun sawu. Kedudukan tumit kita dengan kawan sebelah kita tu, saudara kita kat sebelah yang sama-sama nak dirikan solat berjemaah ni sama. Bahu kita bertemu dengan bahu kawan kita. Itu sifat saf yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar. Kan? Tapi pandemik COVID-19, siapa rapat kena saman. Surah masjid yang bermayang, kalau rapat-rapat jemaah dia kena tutup. Padat muka mak. Masa ni baru saya nak sebut, ya ayyuhallazina amanu ati'allaha wa ati'ur rasul. Sambung. Wa ulil amri minkum. Dalam kerajaan ni. Arahan Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan, ya, Menteri Agama menggariskan SOP, Standard Operation Procedure. Cakap orang putih tu. Wajib tak taat? Kenapa tak tanya? Kitab mana kata kena taat? Jangan tanya. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa'allamani fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdanil 'asi. Ada tak mufti dalam negara kita, mana-mana negeri, yang menyatakan tak sah sembahyang jemaah saf tak rapat? Ada tak? Soalan saya mudah. Hampa cerdik ke mufti cerdik? Ikut je. Kan? Yang penting kita direzekikan oleh Allah untuk mendirikan solat berjemaah di rumah dia. Yang tu yang kita nak. Tak kira lah apa jenis SOP pun kita taat. Asalkan ketaatan kita itu ketaatan yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, tidak merugikan agama kita. Tu yang paling penting. Sembang terah dekat rumah semua jadi imam lah. Jangan sampai tanya soalan macam tu. Dalam rumah kita tu, setiap kali masuk waktu ada yang azan. Berjemaah ke suami, isteri, anak-anak? Jangan jawab. Masing-masing adab kau ni. Macam restart semula tu. Dia tak ada dalam kitab fiqah benda ni. Sebab apa? Ini yang terbaru, terkini, waqi'. Ya? Bagaimana yang kata sembahyang Jumaat 12 orang?
Ha. Jawab. Takut. Tak sah. Abang Saleh. Qaul ulama ni banyak. Paling minima 12 orang. Paling minima. Walaupun qaul itu lemah, tapi itu tetap qaul ulama yang diijtihadkan oleh orang yang faqih dalam bab Quran, dalam bab hadis, dan juga pandangan berbagai mazhab. Akhirnya bagi nak menjaga daripada apa orang panggil tularnya wabak yang berebak ini, mudah untuk merebak ini, maka kerajaan yang memerintah dalam kerajaan ini menetapkan 12 orang, itu pun ijik masjid je, bagi nak mengangkat kefarduan fardu Jumaat. Kita benda-benda macam ni hari ni semua orang belajar, betul? Semua orang ambil tahu, betul? Semua orang ambil berat, betul? Tak ada alasan, alah, ni kita serah kat ustaz. Tak, kepala otak hang sekali kena fikir. Sama-sama mengadap benda ni. Yang kata boleh kuarantin, boleh berlaku perintah kawalan pergerakan ni, ambil hadis mana? Tahu? Mana ada hadis? Athar. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana pada masa itu ada satu negeri yang dilanda penyakit wabak ta'un. Nampak semua pakai ambil perhatian kan ni. Alhamdulillah, bagus. Ini bukan hadis, ini asar. Yang ijtihadnya Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana orang yang daripada negeri itu dihalang daripada keluar, dan orang yang berada di luar negeri itu diharamkan daripada masuk ke dalam negeri itu, selagi mana wabak ta'un itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Semua orang belajar, semua orang ambil perhatian, semua orang ambil berat tentang perkara agama. Kan kena may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah Ta'ala nak hendak, bukan kehendak manusia. Allah Ta'ala punya kehendak. Subhanallah. Ya Allah Ta'ala nak orang tu kebaikan, yufaqihu fid din. Allah Ta'ala bagi dia faham akan perkara-perkara agama. Orang yang biasa mari masjid, orang yang biasa mari surau, orang yang cintakan majlis ilmu, apa sahaja keputusan daripada pihak kerajaan yang namanya membantu dalam nak mengekang COVID pandemik 19 ni, dia tak ada masalah, dia tak merungut, malah dia taat. Sebab ketaatan dia itu adalah hasil daripada ketaatan dia kepada Allah dan juga Rasul. Faham saya cakap ni? Kita tak ada masalah. Tak bunyi pun. Diam. Hak yang bising siapa? Tuan-tuan tu, daerah Lenggung. Lenggung tu Lenggung. Kau orang Kuala memang tak kenal Lenggung je. Kawan saya dia urus bahagian nikah kahwin. Lepas PKP ni 8 kes penceraian tertinggi dalam sejarah. 8 kes nak cerai. Biasa hidup pagi keluar kerja, balik petang. Ni 3 bulan kau tengok aku tengok kau. Ada yang usia perkahwinannya setahun, ada 2 tahun, ada 4 tahun, ada 8 tahun, ada 10 tahun, 16 tahun, 30 tahun, 40 tahun, semua ada. Selama 40 tahun pernikahan tu elok, lepas 3 bulan ni menyampah terus. Punca apa? Tak ada ilmu. Si suami tak punya ilmu. Dia tak bertepatan dengan yang Allah Ta'ala sebut
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ni saya ni kasar sikit ni, minta maaf ni. Alhamdulillah PKP. Ustaz pun ada juga bergaduh dengan bini. Tapi selalu binilah menang. Gila apa ustaz nak menang juga. Bukan susah nak mengalah yang dah kan. Masuk waktu sembahyang, tak cakap banyak. Kan? Gaduh macam mana? Masuk waktu kita lah, Allahu Akbar, syaitan lari terabur. Dalam banyak-banyak perhubungan suami isteri lah yang paling syaitan suka nak masuk. Sebab syaitan tahu bila berlaku sahaja talak, bergegar rasa Allah, menyatakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di atas perkara talak ni. Sebab tu dia lagi suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Sebenarnya bagi kitab Tanbihul Ghafilin yang kita belajar, yang kita duk belajar, yang kita baca sama-sama, kita kongsikan sama-sama, ni dah habis bab ikhlas. Habis bab ikhlas tu terus PKP. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi saya PKP ni adalah masa yang Allah Ta'ala sengaja bagi kat kita untuk sama-sama muhasabah apa khabar iman keluarga kita. Saya suka menyifatkan rumah orang Islam itu adalah sebuah negara kecil. Saya suka menyifatkan begitu. Yang mana pemimpin utamanya adalah si suami. Memang kerja tak boleh, apa pun tak boleh. Apa yang kita isi dalam istana kita tu? Itu dia soalan dia. Ustaz Ihsan ni kaki nyanyi. Pernah dengar tak ustaz nyanyi? Kenikmatan gerak bibir, hanya semata tilawah padamu, mahligai indah dibina, mengharapkan redha darimu. Apa khabar mahligai kita? Adakah mahligai yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ramadan baru ni tarawih tiap-tiap malam ah. Tadarus berapa kali khatam? Banyak Ustaz. Bukanlah apa. Selalu setahun 3 kali. Oh. Ini 3 bulan. Iyalah. Oh. 3 bulan. Itu ayahanda Haji Saleh. Ni cerita Ihsan ni, iman lemah ni. Saya ni iman lemah. Saya dapat fokus anak saya ni, Muhammad Uzair dengan Muhammad Umar tentang Al-Quran. Selama ni duduk mengajar orang. Ngadak anak sendiri baru tahu buku dengan Wah yang ada 4 jali tu. Dia punya angin tu cepat betul ni kan anak ni. Tak tahu nak kata. Nasib baik tak melekat kat dinding lah. Rupanya selama ni yang gagal tu aku. Bukan anak tu lemah, tapi bapak ni gagal. Lain cerita lagi. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya sendiri. Nampak kegagalan diri itu ayahanda. Allah Ta'ala sengaja tegur dengan hikmah pandemik COVID-19, virus corona. Allah Ta'ala sahaja bagi ruang tu. Oi San, ni tara iman kau. Ini tara macam mana kau jaga keluarga kau. Allah Ta'ala tegur terus. Masa waktu anak tu disiplin tak? Dari sudut kita sebagai bertugas imam, ustaz lagi, memang tiap-tiap waktu pergi masjid, pergi surau. Anak kita apa khabar? Isteri kita apa khabar? Saya kata bukan kata orang lain, saya cakap diri saya sendiri, keluarga saya sendiri. Tak ada apa yang nak dipuji pun, tak ada apa yang nak dibanggakan pun. Ingat, saya mengingatkan diri saya terutamanya, sedang hadirin hadirat yang dimuliakan, ke akhirat nanti, yang tarik kaki kita, yang nak masuk syurga ni, yang tarik kaki kita ni bukan orang lain tau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Hadis tu kita dah baca banyak kali, bagaimana Nabi mengingatkan Sayyidatina Fatimah dan juga mak saudara dia. Fatimah, wahai mak saudaraku, belilah diri kalian dengan Allah. Sesungguhnya aku tidak dapat
menjamin kamu untuk masuk ke dalam syurga Allah. Saya lagi ke akhirat nanti, yang tarik kaki kita isteri kita. Yang tarik kaki kita yang nak masuk syurga, masuk balik dalam neraka ni anak perempuan kita. Tak pasal-pasal jiran hak yang kita memang tak pernah tegur siapa tu. Selama ustaz ni jiran saya, ya Allah, dia tak pernah mentegur saya. Kepala otak sungguh. Cakap salah, diam pun salah. Nampak? Jadi orang Islam ni tak senang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata, berbuat baiklah kepada ahli keluargamu. Sesungguhnya insan, manusia yang paling baik kepada ahli keluarganya ialah aku, yakni Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang terbaik. Bukan semua orang yang boleh menjadikan Nabi sebagai suri tauladan tau. Hanya bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang mengharapkan hanya Allah. Wal yaumil akhir, balasan yang baik pada hari akhirat nanti. Orang yang macam ni sahaja yang dapat menjadikan batang tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan yang terbaik. Dan sifat orang itu wa dzakarallaha katsira. Dia sangat banyak dalam mengingati Allah. Saya suka relatekan benda ni dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Masa Nabi menghadap Allah Ta'ala bagi berapa waktu tuan-tuan? Berapa waktu tuan-tuan? Berapa waktu tuan-tuan? Kita buat lendi berapa? Abang Saleh ni selalu dia ni over tau. Sabarlah kejap. Saya nak tanya dulu. Setakat tuan-tuan punya maklumat, hadirin hadirat yang dimuliakan, setakat yang tuan-tuan punya maklumat, bila Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah daripada Allah 50 waktu, apa perasaan baginda? Apa dia tuan Syed? Gembira yang macam mana? Ha? Dapat 950 waktu tu berasa gembira. Macam tu je Hana. Power tu Hana. Sehingga dia lupa kesedihan matinya Abu Talib dan kesedihan wafatnya isteri dia Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Lupa terus kesedihan tu. Dek kerana apa? Terlalu gembira. Kerana sebelum ini dia baginda beramal dengan salatnya Nabi Ibrahim alaihi salam 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Kali ini Allah Ta'ala bagi 50 waktu peluang kepada Nabi untuk menghadap Allah, musyahadah Allah, tawajuh ila Allah. Seronok sangat Nabi ni, tak sabar nak turun ke bumi. Siapa halang? Sayyidina Musa alaihi salam, kalimullah. Mat, lebih kurang umi ni lah sembang ni ya. Aku tahu engkau bersangatan gembira di atas peluang yang Allah Ta'ala bagi kepadamu dan umatmu untuk bertemu dengannya 50 waktu tau, bukan 50 rakaat tau, 50 waktu. Kalau satu waktu 2 rakaat, berapa waktu, berapa rakaat semua? 100 tau. 100 kali baca Fatihah sehari. 100 kali baca tahiyat. 100 kali takbiratul ihram. 100 apa? 50. Mana takbiratul ihram banyak kali, sekali je. Berapa kali rukuk? Berapa kali sujud? Beratus kali dalam sehari. Nabi seronok, lupa isteri dia yang tercinta baru wafat. Lupa bapa saudara yang paling dia sayang baru je mati. Mak, aku langsung tak gusar yang kau mampu untuk melaksanakan 50 waktu perintah Allah. Langsung tak bimbang. Nabi Musa cakap. Tapi nak cerita bagi umat aku,
Tuan-tuan tahu, kenal ke Nabi Musa? Cerita Nabi Musa tahu? Cerita Nabi Musa tahu? Pernah dengar serapah Melayu? Gagah Ali, gagah Musa. Bisa dengar? Saya dengar daripada Ustaz Jamal. Tuan-tuan tahu cerita Nabi Musa, dia pernah lempang seorang Yahudi Bani Israel, dia sekali dia lempang mati. Oh, dia gagah Nabi Musa. Lepas pada tu Nabi Musa tobat, tak lempang orang lah. Asal dia lempang je mati. Oh, jangan main. Nak cerita gagah dia. Nabi Musa cakap apa kat Nabi kita? Muhammad, umat aku yang gagah perkasa ni, kuat-kuat tubuh badannya ni, pun tak mampu melaksanakan titah perintah Allah secara sempurna. Apatah lagi umatmu yang saiznya kecil, yang mana engkau adalah Nabi yang terakhir. Tiada Nabi selepas engkau, wahai Muhammad. Yang mana umatmu nanti setelah kewafatanmu, mereka akan meneruskan sunnahmu dalam keadaan kamu tiada di depan mereka. Kamu rasa Muhammad 50 waktu mereka boleh buat lah? Tinggal berapa? Tinggal berapa? 5 waktu penuh. Pak Said penuh ha? Takkan tak penuh lagi Pak Said? Pak Said dia buat lah. Orang lain lah. Tapi itu hebat Pak Said. Dia dalam duk penuh setiap waktu sembahyang cukup 5 waktu pun dia kata tak penuh waktu, bagus Pak Said. Saya sayang lah. Kesian tak kita tengok saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil surya. Azan tu azan. Azan baru mula lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Relax. Tok Bilal tu azan tu dia buat apa? Tuan-tuan jawab. Tok Bilal, muazzin, dia azan tu, dia tengah buat apa tu? Menjerit sorang-sorang macam orang gila. Jelas dalam kitab Muniyatul Musalli menyebut bahawa seruan azan itu disifatkan sebagai Allah memanggil hamba dia untuk berdepan dengan dia, menghadap dia. Bukan Tok Bilal. Tok Bilal tu tukang azan lah. Tapi seruan azan itu tanda Allah Ta'ala panggil, Ihsan, hang mari sini, ngadap aku sekarang. Tu bahasa dia lebih kurang nak bagi faham. Kerja apa pun yang buat, tinggal ni, ngadap aku sekarang. Apa dia kalimah dia? Allahu Akbar. Apa maknanya tuan? Ada yang lebih besar pada Allah Ta'ala? Tuan-tuan, saya cakap kat tuan-tuan hadirin-hadirat yang dimuliakan ni, orang beriman kaki masjid ahli syurga. Doakan saya. Doakan saya. Tapi apa khabar kawan-kawan kita yang lain? Ayanda, Pak Mak? Apa khabar kawan-kawan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, orang kampung kita? Apa khabar mereka? Hak ni yang kena muhasabah. Tak masuk juga bab kedua ni. Sebab apa? Sebab saja suka nak berkongsi dengan hadirin hadirat yang dimuliakan betapa Allah Ta'ala zaman ini dia tegur kita terus direct. Setiap daripada kita, setiap individu Muslim yang Allah Ta'ala campakkan iman dalam hati dia, Allah Ta'ala direct tegur, direct bagi nasihat, peringatan kat kita. Rindu tak dengan majlis ilmu? Oh ya Allah, saya mereka kata seronoklah ada tok guru. Sebenarnya nak cerita terus terang kat tuan-tuan saya paling lama masjid surau ni paling legend lah. Setakat ni tak pernah miss panggil saya tiap-tiap bulan. Bertahun dah saya. Daripada anak 2 terus ni dah masuk 6. Saya cakap terus terang ni yang dapat jadi Pak Mak ni semua ni. Ni semua orang saya rindu belakang. Ayanda Haji Sazili. Ini semua saya rindu ni lah. Yang saya sangat-sangat mengharapkan doa ayahanda semua. Ayahanda tu guru saya, cerita bagi. Saya ni tukang karut ya.
Saya suka duduk dengan orang soleh macam tuan-tuan. Nama surah pun Haji Muhammad Soleh ni surah. Takkan tak soleh lagi. Tuan-tuan, ayah anda ni yang soleh ni, yang saya suka nak duduk, yang tak pernah saya kata tak boleh, aku tak boleh ngajar, tak ada kelas, surah pun tak ada ikut. Tak. Tu tak pernah terlintas dalam hati saya. Saya rindu dengan tuan-tuan, orang kampung Jias yang soleh, yang sangat menepati waktu solat, yang cintakan solat berjamaah, yang cintakan wirid beramai-ramai, yang cintakan majlis ilmu yang diadakan di majlis di surau ni. Saya ni tumpang tuan-tuan. Tak pernah sikit pun saya rasa tuan-tuan tumpang dengan saya. Minta maaf banyak. Saya ni tumpang tuan-tuan semua. Terima kasih kerana masih sudi menjemput saya mengarut kat sini. Ngomong-ngomong, persaudaraan kita, ukhuwah yang terjalin. Ya, ukhuwah kita yang terjalin atas dasar landasan ayat Quran, innamal mu'minuna ikhwah, berkekalan sehingga kita menghadap Rabbul Jalil nanti insya-Allah. Sama-sama kita saling mendoakan. Doa itu, ad-du'a'u silahul mu'min, senjata utama bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Makhluk ke Allah? Allah, yang mana pengetahuan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sudut kita dalam nak mendidik hati kita, apa saja yang berlaku semuanya baik. Karena apa? Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada masa yang akan datang, kalau Kekanda Sopi saya panggil lagi, kita akan memulakan tajuk bab keberatan maut dan kengeriannya. Bab ikhlas ni saya memang tak boleh ajar tuan-tuan. Tuan-tuan dah lebih dulu jumpa perkataan ikhlas tu sebelum saya lahir lagi. Tapi kalau cerita bab maut, macam mana Pak Mat? Apa? Buah kelapa ni tak kira tua muda yang dapat jadi. Dia nak gugur, maka dia gugur. Hai orang muda, jangan kamu ingat kamu mati masa tua. Hai orang tua, minta maaf ya dah, tapi nak kena perhabis kat tu. Minta maaf ya dah. Hai orang tua, jangan ingat kamu tak mati-mati. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Jadi saya cukuplah sekadar itu untuk kursiang ini. Ya, ni kawan saya ni. Dia saja dikata nak escort saya daripada Bendang Selinsing. Pemuda yang sangat taat dengan perintah Allah SWT. Banyak perkara saya belajar dengan dia. Jadi doakan kami, pemuda-pemuda, di samping doakan anak-anak muda kampung Jias, doakan kepada seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, agar semuanya bersatu hati, benar-benar mencintai Allah dan juga Rasulnya, bercita-cita sungguh untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam syurga Firdaus yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Tiada kenikmatan yang lebih utama, yang mengatasi segala kenikmatan di dalam syurga, iaitulah saat bila mana kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai manusia yang paling mulia, wajibul wujud. Wallahu alam. Ayah Pak Mak nak tambah apa-apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ya. Ya. Itu saja. Ayah dapat jadi. Ada apa-apa nak tahu? Ini guru saya je. Guru sembelih saya. Sangat alim. Ayah dah. Tanya sikit je. Ya, Ayah. Hubungan tarjek ni. Tarjek. Dalam masjid dalam kiri ni. Ada sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni azan, masa azan Ayah dah. Okey. Bila tarjek tu dia baca Quran. Orang lain tak pernah baca Quran. Dalam radio tak ada, dalam TV tak ada, di Mekah tak ada, Madinah. Di sini aja. Itu dah jadi perkataan pula masjid. Macam mana tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ayah anda sebut ikut mazhab mana terus. Takut saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Bila tarjih? Tarjih ialah selepas takbir. 2 kali Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum nak asyhadu an la ilaha illallah. Masa tu tarjih. Betul? Kita sebut macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan suruh sebut dekat mic. Menjawab tak? Ayana. Saya jawab tak? Dah. Bukan suruh cakap kat mic kuat-kuat hang nak cerita kat orang aku tarjih. Dah. Tarjih ni sunnah. Sunnah yang mesti didengar oleh muazzin seorang saja. Faham saya cakap? Kita semua akan azan ni, kita semua akan melaksanakan ibadah azan ni. Semua orang akan pernah azan. Kau memang tak pernah azan seumur hidup. Tarjih ni dia sunat. Bila sunat, walaupun perkara tu perkara sunat, dia ada syarat dia yang mesti dipatuhi agar hasil pahala. Kita belajar fiqh kan? Jadi janganlah tanya mazhab ayah anda Pak Jadi kasar betul. Kan? Cakap kat dia sat lagi hang lepas ni hang tarjih, jangan tarjih dekat tu. Mic tu. Hang seorang dah lah ingatkan tarjih tu nak mengingatkan muazzin. Dia nak ingatkan kepada orang lain ni apa? Hak yang asyhadu an la ilaha illallah. Yang tu. Tarjih ni muazzin tu mengingatkan diri dia. Boleh ah? Boleh ah? Allah Alam boleh ya. Abang Saleh. Saya Ustaz. Kalau lain Ustaz saya Ustaz. 12 kali saya tinggal semalam Jumaat. Macam mana saya Ustaz? Ini namanya soalan provokasi. Kita bukan sengaja. Kita semua merasakan kesengsaraan tidak mendapat tausiah daripada khatib ittaqullah. Betul tak? Semua daripada kita sangat rindukan ya ayyuhan nas ittaqullah. Memang setiap Jumaat selama hidup ni duk dengar ya. Tapi kali ni 12 kali tak dengar. Jadi Abang Saleh jangan buat lawak. Geram tu. Bukan saja-saja tak boleh buat salat Jumaat. Dah tahu tak dengar daripada khatib kata apa wasiat takwa. Cubalah wasiatkan diri sendiri. Itu andai kata salah ijtihad bukan atas kita dah. Ayana. Itu adalah di atas pemerintah yang telah memfatwakan kerana itu adalah jalan yang terbaik dalam nak menjaga nyawa ni. Nak menjaga nyawa umum rakyat umat Islam. Boleh? Ke memang sembahyang Jumaat kat rumah hak main tu jangan sembahyang Jumaat pula kan. Salah lagi letih kan. Tapi tuan-tuan perempuan yang dia kasih sekalian, tuan-tuan semua tengok sendiri. Ingat tak yang gambar dekat Masjid Negara? Hak yang 12 orang tu. Lepas tu hak yang keliling siapa? Cameraman. Saya tengok tu saya pening tu. Saya cakap tu terang kat tuan-tuan, saya ni bukan cerdik sangat, bukannya baik sangat. Loh. Boleh pula depa tu duduk rapat-rapat ambil gambar orang sembahyang. Tak pening ah? Lagi pening bila ada di kalangan anggota PDRM. Kira 12 orang. Dia tak sembahyang Jumaat. Gila. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan, sedarlah bahawa rakyat, masyarakat di Malaysia terutamanya hari ini adalah bersangatan jahil. Jadi penting tak ilmu tuan-tuan? Sangat penting. Sangat penting. Jadi Allahu a'lam. Jadilah tu. Pak saya ada cakap apa? Jadi kita tahu Nabi pun ada cakap yang solat 5 waktu ni hampir 85% umat Islam di seluruh Malaysia ni lah yang tak mengerjakan 5 waktu sehari. Hanya 15% saja yang mengerjakan 5 waktu satu hari. Jadi dengan datangnya COVID-19 ni, adakah bencana daripada Allah Ta'ala waktu ni azab yang kita lakukan di atas bumi ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 500,000 yang mati setakat hari ini diisytiharkan oleh kerajaan
Ya. Dari mengapa dalam kali pertama Ya. 100,000 Ya. dalam satu dunia yang dah meninggal Ya. atas COVID-19 ni. Ya. Kita mencetaklah ramai. Alhamdulillah. 122 orang ni lah. Alhamdulillah. Soalannya, adakah kerana meningkat semayang ni ke maka terjadinya COVID-19? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Saya tak tahu Ayahanda. Saya tak tahu, saya tak reti. Ini semua rahsia Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala seolah-olah menegur kita secara direct, secara terus kat kita. Kamu lihat, kamu nilai sendiri bagaimana hubungan kamu dengan aku. Bagaimana kecintaan kamu kepada kekasih dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kamu mengamalkan sunnah kekasih dia. Jadi sebenarnya pertanyaan Ayahanda itu adalah satu peringatan buat seluruh hadirin hadirat termasuk dari saya, agar kita semua sama-sama, selagi mana Allah Ta'ala kurniakan nafas, rezekikan nafas, manfaatkanlah sebaik-baiknya dalam nak mentaati segala titah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesempurna yang mungkin, yang kita Allah Ta'ala bagi kemampuan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon ampun dan maaf daripada ayahanda, bunda, kana, hadirin hadirat yang dimuliakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.